Salam sejahtera buat Dr. Chin Mai Kiong selaku pensyarah bimbingan bagi kursus EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Saya di sini sentiasa mendoakan agar doktor serta ahli keluarga yang tersayang dilindungi daripada terjangkit dengan virus COVID-19 ini yang semakin merisaukan seluruh masyarakat di negara kita. Jadi saya Muhammad Faid Nazwan bin Muhammad Azhar dari kelas G2.6 ingin membentangkan berkenaan kit yang telah dilakukan oleh saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP bagi subjek Bahasa Melayu. Jadi sebelum saya membentangkan dengan lebih mendalam berkenaan kit yang saya lakukan ini, eloklah saya memperkenalkan dahulu kit saya ini, kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi kit yang dilakukan oleh saya atau dibuat oleh saya ini dinamakan sebagai Mind Your Step Mat. Seperti yang doktor perhatikan, inilah gambaran kit yang dilakukan oleh saya. Walau bagaimanapun, kit yang sebenarnya adalah lebih menarik kerana dipenuhi dengan pelbagai warna-warna untuk menarik minat dan keseronokan murid-murid untuk menjalankan aktiviti pembelajaran tersebut. Jadi pada hari ini saya ingin membentangkan kit yang telah dibuat oleh saya ini mengambil kira 3 aspek, iaitu pertama mengenai pendekatan, strategi dan kaedah. Baiklah, jadi pertama sekali saya ingin mengupas berkenaan pendekatan yang paling bersesuaian untuk digunakan dalam aktiviti pembelajaran, iaitu pada langkah 2 dalam proses PDP ini. Jadi pendekatan yang bersesuaian ialah pendekatan didaktif. Seperti yang kita tahu, pendekatan didaktif ini merupakan sesuatu yang umum kepada yang khusus atau pada yang lebih spesifik. Oleh itu, pendekatan didaktif ini adalah bersesuaian kerana aktiviti yang dijalankan adalah berkenaan dengan jenis-jenis ayat yang merupakan tajuk yang umum kepada yang khusus, seperti ayat tanya, ayat perintah, ayat penyata dan ayat seruan. Hal ini kerana pelbagai ayat pada kertas diletakkan dalam satu balang yang utama dan murid-murid perlu memilih ayat-ayat yang betul untuk dimasukkan ke dalam kumpulan yang betul atau mengkategorikannya dalam kumpulan yang betul. Sebagai contoh, mengambil ayat tanya dan memasukkannya ke dalam balang ayat tanya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pendekatan didaktif telah digunakan kerana daripada balang utama itu yang merangkumi pelbagai jenis ayat yang umum, ayat-ayat yang umum, dan murid perlu mengkategorikan mengikut ayat-ayat yang spesifik. Misalnya jika dia mengambil ayat tanya, dia perlu meletakkan kepada balang ayat tanya. Jika dia mengambil ayat penyata, dia perlu meletakkan pada balang ayat penyata. Jadi di sini pendekatan didaktif amat sesuailah kerana jenis-jenis ayat atau ayat-ayat yang umum pada satu balang, dan mereka memerlukan untuk mengkategorikan atau lebih spesifikkannya ke dalam kumpulan yang lebih khusus seperti ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan dan ayat perintah. Seterusnya, bagi aspek strategi pula, terdapat 2 strategi yang bersesuaian dan diaplikasikan dalam aktiviti pembelajaran ini. Pertama sekali ialah strategi berasaskan sumber dan bahan. Strategi berasaskan sumber dan bahan ini amat bersesuaian kerana banyak penggunaan bahan-bahan secara maujud digunakan dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran ini. Sebagai contoh, penggunaan kit yang dihasilkan oleh saya sendiri iaitu Mind Your Step Mat dan kertas-kertas yang mengandungi pelbagai jenis ayat seperti ayat tanya, ayat perintah, ayat penyata dan ayat seruan. Jadi jika kita lihat kit dan kertas-kertas yang mengandungi ayat-ayat ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar atau BBM dalam menjayakan aktiviti pembelajaran ini. Oleh itu, penggunaan strategi berasaskan sumber dan bahan ini amat membantu untuk memenuhi keperluan murid-murid, khususnya murid-murid sekolah rendah, iaitu dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun.
Hal ini kerana mereka ini adalah berfikir secara logik tetapi hanya dalam keadaan konkret atau objek yang mewujud, seperti yang diperkatakan oleh Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu pada peringkat operasi konkret. Oleh itu, dengan adanya bahan-bahan seperti kit dan kertas-kertas soalan ini, murid-murid tidak perlu untuk membayangkan apa yang ada di depan mereka, apa yang mereka perlu buat, kerana bahan-bahan itu sudah ada di depan mata mereka. Jadi lebih mudah untuk menjalankan aktiviti pembelajaran berikut. Maka dengan ini, strategi berdasarkan sumber dan bahan ini amat bersesuaian dan selari dengan penggunaan kit dan bahan-bahan bantu mengajar saya atau BBM dalam aktiviti pembelajaran ini. Bagi strategi yang kedua pula ialah strategi berpusatkan murid. Hal ini kerana aktiviti ini dijalankan oleh murid-murid dan guru bertindak hanya sebagai fasilitator. Murid-murid yang dibahagikan kepada dua kumpulan perlu menjalankan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Secara tidak langsung, jika kita lihat penggunaan strategi berpusatkan murid ini dapat menerapkan nilai yang banyak dalam diri mereka. Sebagai contoh, nilai kerjasama dalam kumpulan dan semangat tidak mengalah. Dalam pada itu, penggunaan strategi berpusatkan murid ini adalah melibatkan murid secara aktif. Sebagai contoh, murid perlu menjalani My Step Mat, iaitu kit saya, dan perlu mengkategorikan ayat-ayat dalam kategori yang betul. Ini menggunakan pergerakan yang aktif kepada murid-murid. Oleh itu, pergerakan yang aktif ini saya tidak langsung dapat memenuhi gaya pembelajaran murid, iaitu dalam kecerdasan kinestetik seperti yang dinyatakan dalam teori Howard Gardner, kerana murid-murid setengah murid lebih cenderung dalam kinestetik semasa aktiviti pembelajaran dijalankan. Baiklah, sekarang kita berada pada aspek yang terakhir, iaitu kaedah. Pada aktiviti pembelajaran ini terdapat dua kaedah yang bersesuaian. Pertamanya ialah kaedah demonstrasi. Kaedah demonstrasi ini berlaku apabila guru menunjukkan cara-cara yang betul untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang kepada murid-murid. Jadi, model yang digunakan dalam kaedah demonstrasi ini ialah model hidup, iaitu diri guru tersebut. Sebagai contohnya, guru tersebut mengambil ayat penyata daripada balang utama dan mengkategorikan ayat penyata tersebut dalam balang ayat penyata. Jika kita lihat, kaedah demonstrasi ini adalah selari dengan teori sosial Albert Bandura, di mana murid-murid akan meniru perbuatan guru tersebut untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang. Oleh demikian, aktiviti yang telah dirancang ini akan berjalan dengan lancar apabila murid-murid tersebut telah mendapat lihat contoh atau demonstrasi yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah belajar sambil bermain. Bermain ini memang merupakan suatu lumrah kepada manusia, khususnya golongan kanak-kanak. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bermain ini merupakan sesuatu lakuan untuk bersuka-suka, sama ada menggunakan alatan atau tidak menggunakan alatan. Oleh yang demikian, kaedah belajar sambil bermain ini amat membantu dalam proses aktiviti pembelajaran, kerana mereka, iaitu murid-murid ini, akan lebih tertarik dan tidak sabar untuk menjalankan aktiviti tersebut. Sebagai contoh, aktiviti yang dijalankan adalah berkonsepkan pertandingan atau perlumbaan. Ini akan membuatkan murid-murid lebih tidak sabar untuk bermain apabila mereka adanya sifat ingin menang dalam diri mereka. Perkara ini jelas membantu proses PDP murid-murid kerana mereka sonok di samping dapat belajar isi-isi yang telah dirancang oleh guru, iaitu jenis-jenis ayat, sama ada ayat nyata, ayat seruan, ayat perintah dan ayat tanya. Jadi sampai di sini saja pembentangan kit saya yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran, iaitu
bagi subjek Bahasa Melayu. Akhir kata, semoga isi-isi yang telah disampaikan oleh saya memenuhi kehendak soalan dan diri Dr. Chin sendiri selaku pensyarah yang mengajar saya bagi kursus EDUP 3033 murid dan pembelajaran. Akhir kata, semoga kita terlindung dan selamat daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 ini yang semakin menular di seluruh dunia. Stay healthy, stay at home. Sekian, terima kasih.